A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Syahmi Wahiduddin bin Muda, nombor matrik 071752 daripada Diploma Pentadbiran Islam semester yang keempat. Alhamdulillah, bersyukur kita pada hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kita dua nikmat yang terbesar dalam diri kita, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Okey, hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang kita semua akan dapat pelajari atau mengambil iktibar, iaitu kisah peperangan Bani Quraizah yang telah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peperangan Bani Quraizah ini ia berlaku disebabkan Bani Quraizah telah menolong Bani Nadir untuk memerangi Muslim dengan melanggar perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh orang Islam dan orang kaum Yahudi. Perang ini telah berlaku pada bulan Zulkaidah dan ada beberapa pendapat yang menceritakan iaitu peperangan ini berlaku pada tahun ke-5 Hijrah dan yang kedua peperangan ini berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah. Pada mulanya, kaum muslimin ini ia telah habis peperangan dengan Bani Nadir dengan peristiwa Perang Ahzab yang istimewa itu. So, selepas umat Islam ni dia balik dan meletakkan senjata, ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tengah mandi di rumah Ummu Salamah, dan ketika itu juga Jibril alaihi salam ni datang menyerupai seorang lelaki yang baru sahaja balik daripada medan berperang dengan rambut Jibril alaihissalam ni ketika itu rambut yang sangat kusut dan baju yang sangat kotor, dan ketika itu Jibril alaihissalam ini sedang menaiki seekor kuda putih sambil berkata kepada Rasulullah, apakah kalian sudah meletakkan senjata? Demi Allah, kami belum meletakkannya. Keluarlah menuju mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bertanya kepada Jibril, ke mana? Lepas tu Jibril alaihi salam ni berkata ke sini sambil menunjukkan tangan, sambil menunjukkan ke arah perkampungan Bani Quraizah. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni menerima arahan tu, Nabi Muhammad ni bergegas untuk melaksanakannya dan mengarahkan para sahabat untuk segera pergi ke perkampungan Bani Quraizah itu bersama 3,000 pasukan tentera. Setelah orang Islam ni sampai di perkampungan Bani Quraizah ni, ada pendapat yang amat kuat mengatakan yang orang Muslimin ni dia membuat pengepungan kepada Bani Quraizah ni selama 25 hari. Pada hari yang ke-25 ni, Bani Quraizah ni ia mengaku kalah ataupun menyerah diri dan bersedia untuk menerima apa-apa hukuman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika golongan Bani Quraizah ni turun, Nabi mengarahkan supaya golongan lelaki daripada Bani Quraizah ini diikat dan para wanita serta golongan anak-anak itu dipisahkan daripada golongan lelaki. Selepas itu Nabi ni bertanya kepada mereka, adakah kamu sanggup untuk menerima hukuman daripada kalangan kamu sendiri? Dan Bani Quraizah ini menjawab, kami bersetuju. Dan Nabi mengutuskan Sa'ad bin Mu'az untuk menjatuhkan hukuman itu. Ketika Sa'ad bin Mu'az ni datang untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni memberitahu Mu'az supaya menjatuhkan hukuman terhadap Bani Quraizah ini. Sa'ad bin Mu'az ini berkata, golongan lelaki ini akan dibunuh, manakala golongan perempuan dan anak-anak kecil serta harta-harta akan ditawan oleh umat Islam.
Dan Nabi bersabda ke atas perbuatan Sa'ad bin Mu'az itu dengan mafhumnya, sesungguhnya kamu telah melakukan hukuman sama seperti hukuman Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi yang seperti mana yang kita tahu kan, yang Sa'ad bin Mu'az ni ia memberikan hukuman yang cukup adil terhadap Bani Quraizah ni. Sebab apa kita kata gitu? Sebab Bani Quraizah ni ia bukan sahaja ia telah melanggar perjanjian antara kaum muslimin dengan orang Yahudi, tapi Bani Quraizah ni ia menyimpan peralatan seperti contoh 1,500 pedang, 200 batang tombak, 300 baju besi, 500 perisai besi dan kulit dengan tujuan untuk membunuh umat Islam ketika itu. Semua peralatan ni telah dijumpai oleh umat Islam ketika mereka telah masuk ke dalam rumah orang Bani Quraizah ni untuk merampas harta benda itu. Selepas tamat peperangan itu, umat Islam pun menggali beberapa parit yang berdekatan dengan pasar Madinah untuk menempatkan mayat-mayat Bani Quraizah. Selepas selesai penggalian itu, Nabi pun mengarahkan umat Islam untuk membawa golongan Bani Quraizah ini untuk dipenggal leher mereka pada hari itu. Ada beberapa pendapat yang mengatakan Bani Quraizah ini dipenggal leher seramai 600 sehingga 700 orang pada hari itu. Antara iktibar yang dapat kita ambil ialah, yang pertama, apabila kita membuat perjanjian, kita wajiblah menepatinya supaya kita tidak menjadi seperti Bani Quraizah ataupun menjadi seperti orang Yahudi. Seperti yang kita faham, jika kita membuat perjanjian dengan seseorang itu, kita haruslah menepatinya. Tidak kira lah benda itu susah ataupun tidak, sebab itu semua kita yang buat. Macam tu. Okey, yang seterusnya ialah kita mestilah sentiasa bersyukur sebagai umat Islam yang hidup pada zaman sekarang, yang dapat merasai keharmonian tanpa peperangan. So, apa yang kisah ni dapat bagi kat kita ialah, kita ni sebagai umat Islam sekarang ni, kita kena sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita sekarang tidak perlu berperang seperti zaman-zaman dahulu yang memperjuangkan Islam ketika dahulu. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.